Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran modul 3 sistem bekalan arus kuasa terus, iaitu diod. Untuk subtopik kali ini, subtopik diod, kita akan belajar 4 lagi sub, iaitu jenis diod, Wolton-Lutot diod berdasarkan struktur atom dan aras tenaga bagi germanium dan silikon, litar asas diod dan fungsi litar yang melibatkan penggunaan diod. Ini subtopik yang kita akan belajar hari ini. Seterusnya, mari kita lihat jenis-jenis diod. Jenis-jenis diod yang ada, diod kuasa, diod isyarat, diod Zener, diod laser, diod foto, diod terowong, diod varactor dan diod pemancar cahaya LED. Yang ni yang selalu kita dengar lah. LED ataupun light emitting diode dapat menghasilkan cahaya dan isyarat. LED digunakan pada barangan elektrik seperti radio, televisyen, alat pemain CD dan DVD pada lampu kenderaan. Mari kita lihat subtopik yang berikutnya, Wolton-Lutot diode berdasarkan struktur atom dan aras tenaga bagi germanium dan silikon. Okey, mari kita lihat. Yang gambar pertama ni untuk germanium, yang gambar kedua ni untuk silikon. Seperti yang kita dah belajar sebelum ni, bahan separuh pengalih seperti silikon dan germanium adalah bahan yang mempunyai dua sifat, iaitu sifat sama ada sifat dia di antara pengalih dan penebat. Okey, elektron yang berada pada orbit mempunyai tenaga kinetik dan tenaga sawar elektrik atau dikenali sebagai sawar upaya. Orbit-orbit atom dirujuk sebagai aras tenaga. Aras tenaga dalam atom separuh pengalih akan disebarkan menjadi jalur tenaga yang mempunyai beberapa aras tenaga. Okey, seperti yang kita tahu, kedudukan aras tenaga di antara jalur valensi, ni jalur-jalur valensi dan jalur pengaliran. Di antara jalur valensi dan jalur pengaliran terdapat jurang tenaga yang dikenali sebagai jalur terlarang. Elektron tidak boleh berada dalam jalur terlarang, tetapi hanya boleh melalui ruang ini untuk melompat dari jalur valensi ke jalur pengaliran ataupun sebaliknya. Okey, seperti yang kita lihat kat gambar rajah untuk germanium, awak tengok. Ni orbit valensi ada 4 elektron. Orbit pertama 2, orbit kedua 8, orbit ketiga 18 dan kat luar ada 4 elektron. Kita tengok tenaga elektron dia. Okey, jurang tenaga kat sini. Elektron hanya boleh melalui jurang tenaga tapi dia tak boleh lalu dekat. Dia tak boleh berada dalam jalur terlarang. Dia boleh lalu saja. Okey, untuk pergi daripada jalur valensi ke jalur pengaliran. Ini untuk germanium. Bagaimana kalau untuk silikon? Kita tengok. Orbit pertama ada 2, orbit kedua 8 dan orbit valensi yang kita nak tengok 4 elektron. Okey, aras tenaga daripada orbit pertama. Okey, tadi ni, lepas tu dia hanya akan lalu dekat lalu saja, dia tak boleh berada dalam jalur terlarang. Sama juga seperti germanium. Okey, mari kita lihat litar asas diod. Okey, seperti gambar rajah di bawah ni. Okey, boleh kita lihat. Okey, ni positif, ni negatif. Okey, arus akan mengalir melalui positif dan negatif. So, kita akan dengan menggunakan hukum Kirchhoff, Vs positif. Okey. Sekejap. Okey, Vs ni positif, lepas tu kita akan lalu. Kita akan tolak dengan Vd dan Vr sama dengan kosong. Okey, yang ni hukum Wolton-Kirchhoff. Makanya Vr, okey, awak pindah je. Vr ni jadi positif. Dia akan jadi Vs tolak Vd. Itu untuk cari Vr lah.
Lepas tu kita akan masukkan hukum Ohm's Law. V equal to IR. Okay, dan kita akan dapat cari I yang akan melalui diode. Vs Vd over R. Okay, ni letak asas diode. Okay, mari kita lihat cara pengiraan untuk litar diode. Okay, kita tengok soalan dengan merujuk pada darjah 3.16. Hitung yang pertama sekali kita kena cari arus. Yang kedua, susut volten. Diode yang digunakan dalam litar diode ialah diode silikon 0.7. Okay, kalau ni dia punya fix lah yang dah tetap 0.7 volt. Kalau germanium 0.3 volt. Okay, awak tengok resistor dia dah bagi 1000 ohm. Okay, kita kena cari arus. Okay, yang first kali yang awak perlu tahu formula VR sama dengan VS tolak VD. Okay, yang macam cikgu tunjuk dekat slide sebelum ni. Okay, daripada situ kita boleh cari I. Arus total. Arus yang masuk I ni. Okay, sini I yang ni kita boleh cari. Kita masukkan formula saja VS tolak VD bahagi R. VS kita tahu 12 volt. VD pun kita tahu 0.7. Resistor kita dah tahu. So kita akan dapat 11.3 milliampere. Okay. Yang seterusnya kita akan cari susut volten untuk VR. Kita akan cari dekat sini. Volten resistor. Kita boleh menggunakan hukum volten Kirchhoff. Okay. Tolak VS tambah VD tambah VR. VS tolak VD tolak VR. VR. Okay. Dia awak masukkan je. Ataupun kita boleh masukkan formula V equal to IR. Okay. VR. Kalau awak tak nak hafal hukum, kalau awak tak nak guna hukum volten Kirchhoff, awak boleh terus guna V equal to IR je sebab kita dah dapat I tu. I yang ni. So kita masukkan je 11.3 kali 1000. Kita akan dapat jawapan 11.3 volt. Okay, ni calculation dia. Mari kita lihat contoh 2. Okay, contoh 2 dia sama je pengiraannya. Ni dia just tambah satu lagi resistor dan satu lagi diode. Awak tengok Okay, kita akan cari soalan yang pertama, volten susut pada perintang R1 dan R2. Kita akan cari untuk VR1, VR2. Yang kedua, jumlah arus jika diode yang digunakan adalah silikon. Jumlah arus V. Jumlah arus I. Okey, kita nak cari I. I jumlah. I jumlah kita kena tambah I1 tambah I2. Okey. Kita tengok sebab ni litar selari dia kena tambah. Okey, soalan pertama kita cari dulu berdasarkan formula VR1 VS tolak VD1. Okey, VS kita dah tahu, VD1 pun kita dah tahu. Okey, 11.3. Okey. Sebab dia bentuk selari, so nilai volten pada R1 dan R2 adalah sama. So VR1 dan VR2 ialah 11.3 sebab sirkuit selari. Okey. Lepas tu kita cari jumlah arus. Jumlah arus untuk litar selari I jumlah IJ ialah sama dengan I1 tambah I2. Ini untuk litar selari. Okay, litar selari yang awak perlu tahu. Dia akan aplikasi lah untuk mana-mana pengiraan awak. Okay, kita tengok. Kita dah ada kita dah dapat VR. So kita guna je formula Ohm's Law, hukum Ohm. VR sama dengan IR. Okay, awak buat I1 R1. Lagi senang kita buat macam ni.
VR1 sama dengan I1 R1. Lepas tu awak akan boleh cari I1 dululah. Okey. I1. Okey, awak akan dapatlah I1 0.226. Okey, awak label je I1. Lepas tu untuk I2, formula dia tengok VR2 kita ikut kita guna Ohm's law pun kita akan dapat jawapan yang sama. V2, okey, yang ni dia guna Kirchhoff, hukum Kirchhoff. So kita akan dapat 0.376. Sebab kita dah ada R1 dan R1. Kita boleh juga guna untuk guna hukum Ohm. Okey. Tapi yang ni dia guna hukum Kirchhoff. VSVD over R. Awak boleh masuk terus nilai yang kita dah dapat tadi. VR1 dah dapat kan, dia sama 11.3 bahagi R1 50. Awak still akan dapat sama 0.226. Ni pun sama. Okey, lepas tu awak totalkan lah. Dia nak I jumlah. I1 awak dah dapat ni, I2 awak dah dapat ni, awak just tambah je, kita dah akan dapat 0.602 ampere. Ni je cara pengiraan untuk diode. Seterusnya kita akan lihat fungsi litar yang melibatkan penggunaan diode. Okey, berdasarkan jadual di sebelah dekat skrin ni. Okey, terdapat pelbagai jenis diode yang digunakan secara meluas dalam bidang elektrik dan elektronik bagi penggunaan domestik dan industri. Okey, kita tengok. Macam tadi ada pelbagai diode kan. Ni fungsi-fungsi je lah. Diode kuasa sebagai penerus dalam litar bekalan kuasa arus terus. Diode isyarat, pengesan isyarat dalam radar. Diode Zener, pengatur volten dalam bekalan kuasa. Diode laser digunakan dalam pembaca kod bar, penunjuk laser, cakra atau rakaman kamera. Diode foto, pengesan cahaya dalam alat kawalan jauh. Diode terowong, pengesan dan penukar frekuensi yang digunakan sebagai pengayun dalam litar osiloskop. Diode varactor digunakan dalam litar RF seperti voltage control oscillator, iaitu sebagai pengayun voltage yang dikawal dalam pelbagai litar yang berbeza. Dan yang terakhir, diode pemancar cahaya LED digunakan sebagai lampu petunjuk di dalam litar. Ni akan selalu kita gunalah untuk buat projek mini. Okey, kita tengok bekalan kuasa arus terus. Yang ni selalunya bekalan kuasa arus terus yang kita gunakan dalam makmal. Okey, kita lihat. Okey, bekalan kuasa elektrik yang dibekalkan dalam negara kita adalah arus ulang-alik ya. Bagi penggunaan peralatan elektrik, bekalan kuasa arus ulang-alik boleh digunakan secara terus, tetapi berbeza pula dengan penggunaan peralatan elektronik. Hampir kesemua peralatan dan keperluan domestik dan industri pada masa sekarang bergantung kepada penggunaan volten arus terus untuk beroperasi, terutama di zaman perindustrian 4.0 ini, 4.0. Pelbagai keperluan peralatan elektrik dan elektronik canggih memerlukan sistem kawalan yang menggunakan bekalan kuasa arus terus ini. Keperluan terhadap bekalan kuasa arus terus ini dilihat sangat penting kerana kebanyakan peralatan elektronik memerlukan volten yang stabil selain menyumbang kepada penjimatan penggunaan tenaga dan kelestarian alam. Okey, seperti yang kita tahu, volten bekalan kuasa arus terus ni dia merupakan satu litar elektronik yang menukarkan volten bekalan utama arus ulang-alik kepada volten arus terus. Okey, kita tengok kat sini. Secara asas ni litar bekalan kuasa arus terus mengandungi 5 bahagian utama, iaitu pengubah, penerus, penapis, pengatur dan beban. Kita tengok. Yang ni merupakan gelombang volten pada keluaran pengubah. Yang ni gelombang volten penerus, gelombang penuh. Yang ni gelombang volten penapis. Dan last sekali gelombang volten pengatur. Tengok, kita daripada arus ulang-alik
kita pergi kepada arus terus. Okey, yang ni. Yang ni litar, bentuk litar bekalan kuasa arus terus. Okey, bagi fungsi-fungsi untuk setiap blok, kita tengok yang pertama pengubah. Pengubah iaitu kita akan menurunkan volten masukan 230 volt ni kepada nilai yang kita nak daripada pengubah ni. Lepas tu kita akan pergi kepada blok penerus, menukarkan volten arus ulang alik kepada volten arus terus berdenyut. Okey, kita tengok daripada dia jadi ulang alik ni, kita akan dapat dekat positif je. Tapi dia still ada lagi dia punya ni, dia tak terus. Okey, dekat penapis pula, fungsi dia menghasilkan volten arus terus yang linear tanpa berdenyut atau tulen dan mengurangkan riak gelombang. Maksudnya ripple ni dia dah jadi macam ni lah, dia hampir ke arus terus, dia akan kurangkan lah yang ni. Dia jadi macam ni, tengok. Macam ni, dia tak fully pergi ke kosong. Okey, untuk pengatur volten. Pengatur volten pula menghasilkan volten arus terus yang tetap walaupun berlaku perubahan pada beban keluaran atau volten masukan, menstabilkan volten. Ni dia akan menstabilkan lah volten, dia akan jadi arus terus sebelum kita pergi ke beban. Beban pula ialah sambungan ke peralatan elektronik yang memerlukan volten masukan. Okey. Ni kita punya. Kalau litar yang ni kita tengok. Pengubah kat sini. Penerus yang ni. Tengok. Dalam penerus ada diode. Penapis. Pengatur. Pengatur pun ada diode Zener. Tengok. Okey. Manakala beban. Dan ni volten keluaran AT. Okey, mari kita lihat justifikasi bentuk gelombang keluaran pada setiap bahagian litar bekalan kuasa arus terus. Seperti yang telah kita ketahui, ada 5 blok bekalan kuasa litar arus terus lah yang telah cikgu explain tadi. Tapi kita akan tengok 2, iaitu pengubah dan penerus. Okey, pengubah yang digunakan dalam bekalan kuasa arus terus kita boleh panggil sebagai pengubah langkah turun ataupun dikenali dengan step down transformer. Berfungsi untuk menurunkan volten masukan. Terdapat 2 bahagian utama pada pengubah, iaitu yang dikenali sebagai belitan utama dan belitan sekunder. Belitan utama pengubah ialah bahagian yang disambungkan kepada bekalan kuasa 230 volt arus ulang alik. Bagi bahagian sekunder pula ialah bahagian keluaran arus yang mana kadar arus diturunkan mengikut jumlah yang ditetapkan pada pengubah dan mestilah mengikut kesesuaian pada penggunaan peralatan elektronik. Mari kita lihat bentuk gelombang masukan dan keluar pada bahagian pengubah. Masukan pengubah, bentuk gelombang, ulang alik. Okey, untuk keluaran pengubah, dia dah turunkan sikit volten dia. Volten keluaran pengubah dari bahagian sekunder, nilai volten puncak dikurangkan atau mengalami penurunan. Okey, mari kita lihat penerus pula. Penerus boleh dibina dalam pelbagai bentuk litar yang mana bergantung kepada beberapa faktor seperti jenis bekalan yang diterima, jenis penggunaan komponen yang digunakan seperti diode dan bentuk kawalan keluaran gelombang arus. Okey, kita dah belajar sebelum ni lah diode. Diode merupakan satu komponen elektronik yang mempunyai rintangan yang sangat rendah semasa dipincang hadapan dan mempunyai rintangan yang amat tinggi apabila dipincang songsang. Arus hanya akan mengalir melalui diode apabila dipincang hadapan dan akan menentang pengaliran arus masa dipincang songsang. Ini bermakna diode hanya membenarkan arus mengalir melalui dalam satu arah saja. Sebab tu kita perlukan litar penerus untuk kaitan dengan bentuk keluaran yang kita perlukan nanti.
Okey, seterusnya kita akan lihat kegunaan diode dalam litar bekalan kuasa arus terus mempunyai dua, iaitu penerus dan pengatur volten. Mari kita lihat litar penerus setengah gelombang. Litar penerus setengah gelombang. Tengok ni litar penerus setengah gelombang. Kita tengok ni ada belitan primer, belitan sekunder. Kita ada diode dan kita ada beban. Okey. Apabila titik A menerima separuh kitaran positif, volten yang terarah akan menghasilkan setengah kitaran positif juga di titik B. Okey, yang ni dah positif, dia akan mengalirkan lah. Dia akan pergi ke sini B. Anod akan menerima volten positif pada ni anod. Okey, dengan yang demikian anod akan menerima volten positif pada anod yang menjadikan diode di pincang hadapan. Dia dah positif, dia akan menjadikan ni pincang hadapan. Maka diode akan membenarkan arus mengalir melaluinya. Maksudnya akan ada arus lah akan mengalir kat sini. Okey, arus akan mengalir daripada titik B melalui diode ke sebelah bahagian atas perintang beban L yang menjadi keketuban positif. Dan terus ke bahagian bawah perintang RL yang menjadi keketuban negatif dan kembali ke titik B melalui belitan sekunder pengubah. Hasilnya setengah kitaran positif akan terhasil pada titik pengeluaran. Okey, dia akan jadi setengah lah macam ni. Dia lalu setengah. Okey, bila yang ni jadi negatif, titik A menerima separuh kitaran negatif. Dia akan bawah ni negatif. Kalau negatif, titik B juga akan menjadi negatif. Diode akan dipincang songsang. So, diode tidak akan mengalir. Arus tidak akan mengalir sebab diode dipincang songsang. Okey. Voltage, maksudnya tiada volten yang keluar. Dia akan jadi kosong lah. Daripada sini. Tengok. Ni keluar. Ni masukan. Ni keluaran. Dia akan jadi kosong. Bila dia positif balik, positif cycle, dia akan jadi positif balik. Ni untuk litar penerus setengah gelombang. Lihat litar penerus gelombang penuh. Okey, litar penerus gelombang penuh. Ni litar dia, seperti yang kita tengok. Litar penerus gelombang penuh. Kita ada dua diode. Separuh pengalir dan pengubah. Pengubah kat tengah ni. Bertap tengah pada belitan sekunder. Kita tengok. Dia ada tap tengah. Okey, kita tengok. Titik A pada setengah kitaran positif. Titik C akan menjadi negatif. Dia ke sini. Lalu macam ni. D1 ni akan pincang hadapan. D2 pula pincang songsang. Arus akan mengalir melalui D1. Dia akan lalu kat D1. Perintang beban RL. Dia akan lalu kat sini. Dan balik ke titik A melalui titik B tengah belitan sekunder. Okey, yang kita tengok yang bawah ni, kita tengok. Arus akan melalui D1, kita akan lalu RL dan dia akan kembali kepada B. Dia tak akan lalu ke C. Sebab sini dia pincang songsang, dia tak lalu. So kita akan terus. Okey, so kita akan jadi negatif. Positif lah untuk positif cycle. Untuk negatif, untuk yang ni bawah ni negatif. Kitaran negatif. Okey. Titik A dia dah jadi negatif dan titik C pula positif. Okey. Dah kalau dekat kitaran negatif, titik A akan jadi negatif, titik C akan jadi positif.
titik A akan, D1 akan berada di pincang songsang dan D2 dia akan berada di pincang hadapan. Arus akan mengalir melalui C. Dia akan pergi ke sini dan dia akan pergi ke, dia tak akan lalu ke D1, dia akan lalu ke RL dan dia akan terus ke B dan menghasilkan gelombang yang positif. Sebab tu waktu kitaran yang negatif, kita akan menghasilkan gelombang positif dan seterusnya. Ni untuk litar penerus gelombang penuh. Sebab tu kita akan dapat positif. Terakhir, kita akan tengok pengatur volten diod Zener. Okay, ni diod. Istimewa lah. Ni litar dia. Kita tengok ada litar penerus. Okay, yang tadi litar penerus yang penapis. Litar penerus yang kita belajar tadi tu lah. Yang ada gelombang setengah gelombang dengan gelombang penuh. Okey, pengatur volten diod Zener. Okey, kendalian pengoperasian diod tidak hanya dalam pincang hadapan. Untuk diod Zener, dia boleh pincang hadapan dan pincang songsang. Sebagai contoh, diod Zener beroperasi sebagai pengatur volten semasa pincang songsang. Okey, dia waktu pincang songsang dia akan berfungsi sebagai pengatur volten. Diod Zener mempunyai keistimewaan yang tersendiri, iaitu boleh mengaturkan volten jika beroperasi di dalam kawasan Zener. Bagi beroperasi di kawasan Zener, volten masukan mesti lebih besar daripada volten Zener dan rintangan beban tidak menyebabkan arus Zener menjadi kosong. Okay, sebab tu dia istimewa. Awak tengok daripada tadi kita dah jadi positif kan? Dia akan jadi macam ni lah. Dia akan smoothkan dia untuk menjadikan bekalan kuasa. Dia akan cantikkan dia untuk keluaran untuk bekalan kuasa arus terus. Okey. Itu untuk pengatur volten diod Zener. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita akan sambung, kita akan buat tutorial lah dekat dalam kelas. Sekian, terima kasih.